Keceruparan Haji Hadi tuduh pimpinan PH tak beriman akan diadukan kepada Kesatuan Ulama Sedunia. Tuan dan puan-puan, apabila kita semalam dihamburkan ataupun dikeluarkan kenyataan media pemimpin PH tak beriman, tak bermoral dan sebagainya, kita rasa itu adalah suatu yang amat berat bila kata tak beriman. Dan dia tak kata bahawa tak beriman itu kepada orang yang bukan Islam. Kalau kita kata pada orang bukan Islam sekalipun, bagi saya lah, mungkin mereka akan rasa apa pula dituduh saya tak beriman. Okey, orang yang bukan Islam sendiri pun terasa dan pelik bagaimana bagaimana mereka dituduh begitu. Bagi saya, tuduhan yang dilemparkan oleh Presiden PAS itu tak beriman itu adalah umum, dan bagi saya lah, bila tuduhan umum, mungkin dia menuduh kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Kalau tuduhan itu kepada orang bukan orang Islam, ianya adalah suatu tuduhan yang sangat melampau dan sangat tidak patut dilakukan. Dan ini adalah seolah-olah ada sahabat-sahabat mengatakan seolah seperti Amanat 2.0. Cerita lama tahun 80-an takkanlah kita nak ulangkan balik. Dan daripada hasil ceramah itulah yang menyebabkan berlakunya perpecahan yang teruk, antaranya di Kedah, di Kelantan, di mana-mana lah, di Pahang saya sekalipun. Bila macam saya beritahu malam tadi, bila nak sembahyang Jumaat pun kita tanya ni Imam UMNO ke Imam PAS ke, bila sembelihan, kita kata ni sembelihan siapa ni, sembilan orang UMNO, kadang-kadang sembelihan orang UMNO pun kita tak nak makan. Apakah perkara tersebut nak diulang balik ataupun kita nak melihat perpecahan itu berlaku semula hanya kerana kepentingan mileage politik? Dengan tuduhan itu, akhirnya rakyat di bawah ni ataupun orang bawah kita lihat dia ni tak beriman. Bila tak beriman tak boleh jadi imam, bila tak beriman tak boleh makan sembelih, bila tak beriman tak boleh macam-macam lah kan. Apakah kita nak perkara itu berulang balik? Ada sembahyang dua imam lah, ini berlaku di hadapan kita, di depan mata kita. Ada yang bila imam UMNO ke depan dia sembahyang Zuhur lah, dan berlaku kan, ada di kalangan kawan-kawan saya, ada di kalangan keluarga saya, bila balik jadi sembahyang Zuhur. Sebab apa? Sebab imam yang dia sembahyang Jumaat tadi adalah Imam UMNO. Itu berlaku dalam keluarga saya sendiri, tuan-tuan. Bukan saya nak tuduh, nak buat cerita yang dongeng dan sebagainya. Ini yang berlaku kepada keluarga saya sendiri. Itu sebab bagi saya, kita janganlah mengulangi kesilapan kita yang lalu. Apabila kita melabel, menuduh orang, akhirnya ahli-ahli kita yang di bawah, penyokong-penyokong kita yang di bawah mungkin kurang ilmu, mungkin terlampau fanatik kepada tuan guru lah, fanatik kepada politik kepartian, akhirnya mereka membuat keputusan sendiri. Mungkin tuan guru dia kata jangan tak payah sembahyang dua imam dan sebagainya, tapi mereka faham macam tu. Maksudnya bila seorang itu dah kufur ataupun sudah terkeluar dari Islam, jadi takkan kita nak beriman, nak jadikan dia imam kan. Sudah tentu sembelihan dia tak boleh makan dan sebagainya. Apakah kita nak mengulangi kesilapan dan juga mengulangi perkara tersebut? Nah, akhirnya yang menjadi mangsa ialah mereka yang di bawah ini. Itu sebab bagi saya perkara ini perlu diperhalusi dan perlu dihentikan serta-merta, dan saya mengharapkan dan menggesa serta mencabar Presiden PAS supaya menarik balik kenyataan ini, dan memohon maaf kepada seluruh rakyat, memohon maaf kepada pimpinan PAS, seluruh rakyat Malaysia, kerana ianya adalah kenyataan yang sangat tidak beradab dan tidak bermaruah. Sebab itu bagi saya, tuan-tuan, walaupun ceramah dia dibangun Peradung tu, dia tak pernah minta maaf, sampai ke hari ini tak pernah minta maaf. Jadi saya juga nak mencadangkan dengan hati yang suci bersih, dengan rasa tawaduk, rasa rendah diri, memohon kepada Tuan Guru Presiden PAS supaya mohon maaf kepada rakyat Malaysia akibat daripada ceramah di Banggul Peradung, dan juga mohon maaf kepada rakyat Malaysia akibat daripada kenyataan beliau
semalam dia menyatakan bahawa ramai di kalangan pemimpin PAS yang tidak beriman, tidak bermoral. Tetapi hari ini saya tertarik dengan suatu kenyataan yang dibuat oleh dua orang pemimpin amanah lah. Seorangnya Khalid Samad, seorangnya Mahfuz Omar. Dia kata kita haraplah di hujung-hujung usia ni Presiden PAS supaya bercakap dengan lunak lah kan, bercakap dengan lunak, bercakap dengan baik, hujung-hujung usia dia cakap kan, supaya ianya menjadi suatu teladan dan juga menjadi suatu ikutan kepada ahli-ahli politik muda ni, supaya kita tidak bercakap celupar, supaya kita tidak sesenang hati melabel orang, mengkondem orang dan sebagainya. Itu apa yang disuarakan oleh Mahfuz Omar. Tetapi Raja Bahrain lagi keras cakap dia. Raja Bahrain itu pengurusi amanah Terengganu, dia kaitkan apa yang Raja Bahrain kata, dikaitkan dengan isu amanat Haji Adilah, dikaitkan dengan perkara tersebut. Itu Raja Bahrain. Raja Bahrain mungkin dia lebih tahu sebab dia adalah orang Terengganu kan. Dia pun pernah berkawan dengan Presiden PAS sebab Raja Bahrain juga adalah bekas pimpinan PAS. Dia pernah jadi ahli parlimen Kuala Terengganu, mewakili PAS pada satu ketika dulu kan. Jadi tadi Mahfuz kata bukan dengan politik-politik kebencian. Kita ujung usia ni tinggalkanlah cara politik yang baik dan sebagainya. Itu kenyataan agak lunak daripada Mahfuz Omar, berbeza dengan kenyataan yang dibuat oleh Raja Bahrain. Okey, tuan-tuan. Saya juga tertarik dengan apa yang Raja Bahrain menulis di dalam media. Dia kata kafirkan PH. Ini Raja Bahrain kata, bukan saya kata kan. Dia kata kafirkan PH. Adakah PAS berkuasa tentukan akidah? Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Bahrain. Adakah PAS berhasrat membawa Malaysia menuju ke arah sistem Taliban di luar peraturan undang-undang dan perlembagaan? Itu kenyataan Hadi Awang yang menuduh PH kumpulan tidak beriman dan tidak bermoral telah terkeluar dari kategori serangan politik, tetapi lebih melibatkan soal menyoal akidah, melibatkan mereka dalam Pakatan Harapan. Itu kenyataan yang dibuat oleh Raja Bahrain yang lebih keras, dan kita mengharapkan kenyataan seperti ini tidak lagi dibuatlah pada masa akan datang oleh pemimpin veteran, pemimpin yang saya kira cukup berpengalaman, yang sudah tentu sepatutnya menjadi ikutan, menjadi teladan, contoh teladan kepada pemimpin-pemimpin politik yang baru. Jadi kita tak nak orang baru dan politik ikut-ikut dengan bahasa dan juga labelan sebegini. Tuan-tuan dan puan, saya tertarik dengan apa yang disuarakan oleh Salahuddin Ayub. Itu timbalan Presiden Amanah yang menyatakan bahawa beliau tidak teragak-agak untuk membuat aduan kepada pemimpin ataupun kepada Kesatuan Ulama Sedunia. Kerana kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS itu. Kita tahu bahawa Presiden PAS pernah menjadi antara pimpinan, tak silap saya, naib pengerusi ataupun Presiden Kesatuan Ulama Sedunia pada satu ketika dulu, di mana ketika itu Kesatuan Ulama Sedunia itu diketuai oleh Yusuf Al-Qaradawi kan, ulama pengerusi ataupun Presiden Kesatuan Ulama Sedunia itu Yusuf Al-Qaradawi, dan Tuan Guru Haji Adi, tak silap saya, menjadi naib presiden ataupun naib pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia. Jadi Salahuddin kata kenyataan beliau itu adalah suatu kenyataan yang berat, yang dia tidak teragak-agak dia kata untuk membuat aduan kepada Kesatuan Ulama Sedunia supaya melihat dan memantau apa yang diperkatakan oleh Presiden PAS ini, kerana ianya suatu perkara yang di luar ataupun di luar batasan ataupun ianya boleh memecah belahkan masyarakat. Sebab itu Salahuddin kata dia tidak teragak-agak untuk membuat aduan kepada